Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Radia dan video kali ini ialah tentang 3 sub bidang dalam fonetik. Okey, fonetik ialah satu daripada sub bidang atau satu cabang linguistik dan fonetik sini menumpu kepada kajian tentang bunyi bahasa manusia yang dipanggil juga fon. Dan kajian ini perlulah dilakukan secara saintifik dan sistematis dan berkait rapat tentang apa yang disebut sebagai inventory dan struktur bunyi bahasa manusia. Dan fon yang ataupun bunyi itu dia boleh wujud secara sendirian ya. Contohnya macam dalam bahasa Inggeris kita ada kata determiner atau kata sandaran atau kata artikel yang kita tulis dengan huruf A, okey, ini huruf A, yang kita sebut sebagai okey, kecuali dalam kes-kes tertentu kita sebut like A, okey, so a boy, a car, a computer and so forth. Dan dalam bahasa Melayu pula kita ada dalam konteks suku kata, okey, bukan dalam konteks perkataan tetapi dalam konteks suku kata kita ada bunyi U. Okey, contohnya dalam ular. Okey, dan saya ulang balik, ini bukan dalam perkataan tetapi wujud secara sendirian pada peringkat suku kata sahaja. Dan biasanya fon atau bunyi-bunyi dalam bahasa manusia ini akan bergabung untuk membentuk contohnya suku kata, dan kita boleh lihat ini mum. Okey, saya menggunakan transkripsi luas, bukan transkripsi sempit untuk memudahkan sedikit saja penerangan. Dan contohnya dalam kemam, okey, ataupun demam. Okey, kalau kanak-kanak tu mamam. So, suku kata sahaja. Pada bunyi ada 3 bunyi yang bergabung iaitu bunyi meh, bunyi a dan bunyi meh. Okey, kita kena dalam fonetik sangat-sangat penting kita memisahkan huruf, okey, konsep huruf, konsep ejaan dan juga konsep bunyi. So dalam kes ini, dalam konteks ini ya, dalam konteks ini kita kata MAM, huruf. Tetapi bila dia duduk dalam transkripsi luas, ada kurungan miring ini, kita kata dia ada bunyi M, bunyi A, bunyi M. Okey, bukan huruf MAM. Kalau huruf MAM, dia duduk dalam ejaan. Tetapi bila duduk dalam kurungan bersiku, kurungan miring, kurungan miring seperti ini, dan kita kata itu ialah bunyi. Okey, fonim, sorry. Kalau lebih khusus lagi, sekarang ni kita tak nak khusus-khusus lagi. Kita hanya sekadar pada peringkat yang biasa lagi, kita belum masuk lagi. Okey. Dan kemudian fon ini juga boleh bergabung untuk membentuk perkataan. Okey. Jadi kalau kita perhatikan bunyi fon apa bunyi yang terlibat? Kita ada bunyi t, okey. Kita ada bunyi u, l, a, s. Untuk membentuk perkataan tulis. Now, bila saya sebut tulis di sini, besar kemungkinan sarjana ataupun pakar fonetik dari bidang preskriptif akan menegur. Sebab apa yang saya sebut ini bukanlah tulis. Okay? Sebab bahasa standard sekarang, kita akan berpegang kepada berpandukan kepada apa yang kita lihat dalam bentuk tulisan. Jadi yang ini saya menggunakan dialek saya sendiri, dialek selatan. Jadi saya tak sebut tulis, saya sebut tulis. Okay. Yang apa yang nak dijelaskan kat sini ialah bunyi. Ada 5 bunyi. Okay, kita perhatikan dekat sini. Ada 5 bunyi, iaitu bunyi T, U, L, A dan S. Okay, saya ulang. T, U, L, A dan S. Dan kena ingat, bukan huruf. Dan pada masa yang sama, bunyi-bunyi ini bila telah daripada suku kata bergabung menjadi mula-mula satu bunyi saja, kemudian digabungkan menjadi, dengan 2 atau lebih bagi membentuk suku kata. Dan daripada suku kata ini kita dapat perkataan. Dan daripada perkataan ini kita boleh gabung bunyi-bunyi itu tadi boleh gabung bagi membentuk frasa. Okey, dan dalam kes ini kita ada b, u, ke, u, i, te, u.
Okay. Now again, saya tak sebut huruf. Saya sebut dalam bentuk bunyi sebab kita dalam kelas fonetik. So kita ada b, u, ke, u, i, te, u. Dan ini ada 5 campur 3. Ada 8. Okay, ada 8 bunyi. Yang kebetulan nampak macam 8 huruf. Jadi again, kita kena ingat, dalam phonetics kita bukan kata huruf, tetapi kita kata bunyi. Walaupun bentuknya macam tulisan huruf abjad Rumi, tetapi tidak, ini ialah IPA. Dan bunyi-bunyi tadi lebih besar lagi bila digabungkan dan banyak sangat, dia akan membentuk klausa. Okay, ada perbezaan antara klausa dan frasa, itu kita masuk dalam bidang sintaksis. Cuma sepintas lalu kita kata frasa itu tidak ada subjek dan predikat, tetapi klausa dia ada subjek dan predikat. Dan kalau kita nampak kat sini ada banyak bunyi. So dalam klausa ini contohnya bunyinya apa? Te, o, p, i, ke. I, ne, i, se, u, ke, a, re. Okey, jadi kita apa bendanya? Yang ini saya tunjuk sengaja, saya pilih huruf Rumi dan juga abjad IPA yang sama, nampak bentuknya. Okay, tapi kalau mari dekat sini, ni ada nampak lain sikit. Sebab yang ini, okay, dengan saya sebut yang ini ialah Y, A, Nge. B, U, Ke, U. Nye, E. M, A, H. A, le. Okay. Dan semua ini akan membentuk satu ayat. Topik ini sukar, yang bukunya mahal. Cuma bezanya ialah dalam konteks topik ini mahal, ini ialah ayat penyata, klausa yang boleh berdiri sini membentuk ayat. Tetapi dalam kes ini, okay, yang bukunya mahal, ini berbeza sedikit sebab kita ada yang okay, ada pemancang dekat sini. Ada orang panggil apa? Relativizer. Okay. So dalam kes yang akhir sekali ni, kita bukan akhir I ni, ialah membentuk pula dewan ini sangat kecil. So kita ada bunyi ya. De, e, w, a, ne. I, ne, i, se, a, nge, a, te. Ke, bukan K ya. Ke, e, ce. E, le. Dewan ini sangat kecil dan cil ini saya tidak mengikut sebutan baku yang terkemudian, itu yang mengikut huruf. Saya lebih kepada mengikut sebutan baku yang dahulu ya, yang berpandukan apa ni, lebih kepada dialek sebelah selatan. Jadi dewan ini sangat kecil. Dan akhir sekali, fon-fon ini boleh bergabung pula untuk membentuk yang lebih besar. Pada peringkat yang lebih besar, itu wacana. Okay? Bila wacana ini, dia boleh bergantung jugalah, ada wacana pun satu je perkataan dia kan. Tapi dalam satu perkataan tetapi boleh membawa makna yang sangat besar, melibatkan pragmatik dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini sebagai contoh saja. Dan kena ingat, inilah wacana lisan, bukan wacana bertulis sebab kita ni dalam phonetics. So, kita mengkaji bunyi bahasa. Kalau kita menggunakan wacana teks, tak keluar bunyinya. Tetapi kalau dalam wacana lisan, insya-Allah keluar bunyinya. Okay, dan bunyi ini ialah pe, lah, je. Ini pun saya dah silap Ini ye. Sepatutnya dia kena bentuk yang gini. Je. Je, re, i, te, u, se, u, de, he, dan seterusnya. Dan memang kalau kita tak biasa, kita akan macam rasa pelik sebab kita selalunya kita akan sebut huruf macam ini, W, A, Y, C, H, dan kita sebut huruf tak ada pelik. Tapi sekarang ini dalam konteks ini kita tak boleh nak sebut huruf, kita sebut bunyi. Jadi mungkin kalau orang yang tak biasa, tambah jika kita pelajar yang baru nak kita kata baru nak bergelumang dalam bidang phonetics, jadi kita rasa macam pelik, kita macam teringin nak sebut juga. Contohnya yang ini nak sebut juga K, padahal ini ialah ke, sebab kena ingat ada kurungan miring. So inilah ke,
a, h, nya, e. Okey, yang ni pun nampak. Sebab kadang-kadang kita terlupa sebab dah terbiasa tulis ejaan TAPI. Jadi saya sendiri pun tersilap dekat sini. Seharusnya ialah bila kita nak dalam konteks ni dia bunyi yang begini. Okey. Shua, okey, tetapi dan sebagainya. So nanti apa bendanya cubalah macam mana nak gayakan, membiasakan diri supaya kita kena beza huruf, okey, contohnya huruf B tetapi bunyinya B. Okey. Yang ini huruf W tapi bila kita nak bunyikan dalam menggunakan phone kita akan jadi W. Okey. So biasakanlah yang itu. So bidang fonetik ni sebenarnya okey, dalam linguistics kita ada banyak lagi bidang-bidang atau cabang-cabang. Dan kemudian satu daripadanya ialah fonetik. Tetapi dalam fonetik itu sendiri pula ada 3 lagi sub bidangnya, iaitu artikulatory, akustik, auditory. Saya sengaja memberikan padanan istilah dalam bahasa Inggeris sebab mungkin anda ingin melihat bahan atau mencari bahan tentang artikulatory, akustik, auditory ini dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi sebab pengalaman sendiri ialah mungkin saya bias sedikit, pengalaman yang tu ialah bahan dalam bahasa Inggeris lebih banyak berbanding dengan bahan dalam bahasa Melayu. Jadi inilah istilah yang kalau nak kita Google atau kita nak cari dekat YouTube. Okey, phonetic articulatory ini dia memfokus kepada mekanisme penghasilan bunyi bahasa manusia, ya. Dalam konteks fonetik ni kita biasa memang manusia lah. Kita tak adalah nak tengok bahasa binatang dan sebagainya, itu kita biar orang yang pakar dalam bidang mungkin zoologi dan sebagainya. Kita hanya bidang bunyi bahasa manusia dan mekanisme dia. Dan bila katakan mekanisme tu maknanya apakah sistem yang ada dalam tubuh badan manusia, organ dan serta cara penghasilan, bagaimana manusia menggunakan organ-organ dalam badan ini untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang pelbagai. Okay, contohnya kalau P, B, A, M atau A, I, U dan sebagainya. Adalah rongga-rongga yang terlibat, contohnya rongga oral atau juga rongga mulut, rongga nasal ataupun dalam bahasa orang biasa ni sebut rongga hidung. Okey. Jika nampak ejaan silap ni betulkanlah sendiri, ya. Biasalah tu. Okey, jadi itu ialah phonetic articulatory. Okey. Okey, kalau untuk phonetic articulatory, satu tempat yang saya galakkan sangat-sangat untuk anda pergi ialah ke laman Sing Speech, ya. Dan dalam kes ini saya hanya guna untuk bunyi ni. Nya. Contohnya dalam punya. Okey. Dalam fonetik saya jangan pelik kalau kita melihat seseorang itu membunyikan sesuatu itu berlebih-lebihan macam saya sekarang ni lah. Saya tak sebut nya. Bila kita sebut nya tu macam tak berapa jelas, kita tak dapat nak rasa kesannya, okey, daripada bagaimana organ kita dan sebagainya lah. Ini bercakap sebagai a layman, sebagai orang biasa, bukan sebagai orang sains yang dalam biologi ke ataupun dalam bidang perubatan dan sebagainya, ya. Jadi yang ini, jadi kita akan berlebih-lebih. Jadi jangan rasa pelik, jangan rasa macam what do you call it, weird, kan, kaku dan sebagainya. So itu normal. So yang ini kita bunyi nya. Kenapa saya suruh pergi ke sini? Okay, yang ni ialah tempatnya adalah University of Glasgow. Sebab kita ada yang ini, raja animasi. Yang ini, ya, ni raja animasi. Kita ada juga MRI, kita boleh nampak bagaimana apa yang berlaku dalam rongga yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Okay. Dan kemudian ada juga ultra bunyi ataupun ultrasound yang memperlihatkan daerah dan cara sebutan. Jadi ini kecanggihan teknologi sekarang membenarkan kita melihat apa yang berlaku bila manusia menghasilkan sesuatu bunyi. Okay. Yang ini ialah yang style yang lama dahulu yang hanya tunjuk animasi gerak-gerak. Tapi sekarang kita ada yang inilah. Okay. Yang seterusnya, inilah sumber saya gunakan daripada Sing Speech, biasalah. Okay. Kita kena letakkan sumber. Okay, yang seterusnya ialah fonetik akustik.
dalam fonetik akustik ni ialah kita melihat ciri-ciri fizikal gelombang dan getaran bunyi menggunakan alat-alat tertentu seperti spektrogram, okay, bagi mengamati. Bukan kita yang tengok, kita tak nampak gelombang tu, tetapi bila kita rakam dan sebagainya menggunakan alat tertentu, kita boleh nampak hasilnya, dan kemudian kita boleh ukur aspek-aspek tertentu seperti lantang atau tidak orang tu cakap, kekerapan macam bunyi ni berapa kerap kan, macam orang Melayu ni banyak guna A ke dan sebagainya, dan kamu sama ada bunyi itu panjang ke, macam kalau orang mengaji kan, kita dengar kalau orang mengaji tu macam dia kata alif lam mim. Jadi kita boleh tengok kan benda-benda yang macam ni menggunakan alat-alat tertentu. Dan alat-alat ini, okey, satu caranya ialah satu tempat yang saya pergi nak tunjukkan macam mana rupanya ialah di speechandhearing.net, dan saya menggunakan ayat ini nama saya Radiah Yusof, dan ini hasilnya yang kita nampak. Inilah bahagian gelombang bunyi, inilah bahagian spektrogram, dan inilah bahagian nada. Dan benda-benda ni nanti kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut, anda boleh cuba lagi satu ialah dengan perisian percuma namanya, minta maaf lah tulisan ni saya tak cekap menggunakan mouse sebegini. Prat free, boleh muat turun dan kita boleh cuba, ataupun kita major atau minor dalam bahasa Melayu. Di bahagian linguistik bahasa Melayu kita ada pakar dia, okay. Puan Nurhaniza yang pakar guna benda ni. Okay. Dan kemudian kita ada fonetik auditory. Ini minta maaf lah, ejaan biasalah. Dia jadi I huruf besar, automatik kan. So ini antara buku yang yang boleh dijadikan rujukan, okay, Acoustic and Auditory Phonetics oleh Keith Johnson. Dan ini lebih kepada macam ni. Dia lebih kepada bagaimana bunyi itu didengari oleh orang yang menerima bunyi-bunyi daripada orang yang bertutur tadi, okay, menggunakan telinga. So sebenarnya lebih kepada proses pendengaran, bagaimana sesuatu itu message itu, okay, disampaikan, okay. Dan kemudian melibatkan juga, ini penting juga ni, sebab dia melihatkan tanggapan kita. Jadi bila kita dah dengar bunyi itu, bila telinga kita dah terima benda tu, apa pula yang berlaku di bahagian atas ni, okay, otak kita secara kognitif, apa yang berlaku, apakah proses-proses yang terlibat sehingga menyebabkan bunyi, contohnya lah, otak kita boleh bagi tahu, okay, kalau ada makna dalam bahasa Melayu lah, pa, okay, maksudnya bapa ke dan sebagainya. Tetapi kalau benda tu ialah gabungan u dengan pe, so otak kita mula tertanya-tanya, u dengan pe ada lagi tak? Jadi benda-benda ni lah yang akan dikaji dalam fonetik auditory dan sebagainya. Dia melibatkan banyak, mungkin mereka yang daripada bidang psycholinguistics, mereka yang dari bidang kalau dalam perubatan bidang-bidang lain, neuro dan sebagainya, yang boleh membantu ini, kajian ini. Dan akhirnya yang ini, seperti biasalah, saya suka kongsi carta IPA bersuara supaya kita boleh, anda boleh dengar apakah bunyi-bunyi yang terlibat. Dan inilah rujukan yang saya gunakan. Minta maaf tak ikut APA, tak ada masa nak ikut APA. Tapi pelajar, ataupun kalau saya menulis secara rasmi, saya akan menggunakan kaedah APA. Bergantunglah APA ke MLA ke Harvard dan sebagainya. Tapi ini pasal nak cepat jadi jangan ikut cara ini. Dan inilah buku, beberapa buku fonetik berbahasa Melayu yang boleh anda rujuk untuk mengetahui apakah yang ada dalam ketiga-tiga sub bidang itu Dan sekali, seperti biasa, terima kasih daripada saya kerana anda menonton video ini, dan saya harap anda mendapat sesuatu lah daripada video kali ini. Yang utamanya, anda boleh tahu ada 3 jenis sub bidang dalam phonetics, articulatory, acoustic dan auditory, dan dapat
lihat betapa ada perbezaan antara konsep huruf dan bunyi. So, kamsahamnida. Saya Nandra. Syukran. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.